Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menyaksikan Recovery Story. So hari ini dalam Tak Bebel kan. So hari ini aku nak share satu benda, satu topik. Sebenarnya aku berada di office baru, dah cat baru cantik kan. So thanks kepada kawan-kawan aku lah yang menolong memperindahkan this kind of orang kata ruang menunggu dan juga office aku. So hari ni topik aku adalah berkenaan dengan parenting lah. Especially aku kan nak condemn parents sebenarnya, tapi topik aku adalah sejauh mana korang as a parents kenal anak-anak korang. So maksudnya kebanyakan bila orang yang masuk sini, bila dia suka satu dialog dia suka cakap macam ni, saya tak sangka yang anak-anak saya sebenarnya misal, saya tak sangka kita semua adik-adik semua baik, yang seorang ni je semua macam tak sangka. Jadi aku tengok aku ada rasakan satu benda yang benda ini jadi satu permasalahan besar kat sini adalah kebanyakan parents tak kenal anak tu macam mana. Jadi hari ni aku nak kongsikan sedikit tips dan perkongsian macam mana untuk korang kenal anak-anak korang. Okey? Sebenarnya aku dapat tips ni daripada satu buku daripada AADK. Ambil petak buku AADK? Dah. Pergi ambil petak yang buku warna biru tu. Kat tepi tu. Tepi kat sini. So inilah yang buku yang aku masukkan. Aku dapat buku ni sebab itu ada ketua pengarah AADK ketua pengarah AADK Negeri Selangor datang, Wan Nazira. Dia datang, dia bagi satu buku ni, naskah buku ni untuk kami kaki tangan lah. Jadi kami ada baca. Satu aku baru baca chapter 1 yang mana menariknya topik ni memang kenal dengan chapter 1 dia adalah macam mana kau nak kenal anak-anak korang. Jadi antara tips-tips dia sebenarnya ramai orang-orang kita, especially orang-orang Malaysia khususnya orang Melayu. Okey, diorang tahu macam saya kenal anak saya tahu anak saya macam mana, anak saya tak macam ni. Soalan dia adalah korang kenal tak pembesaran anak-anak korang? Okey, contohnya adalah kalau korang tak ada soalan ni, kalau korang tak berjaya menjawab soalan ini, korang consider bagi aku lah korang masih lagi tak kenal anak korang. Okey, antara soalan-soalan dia aku buka sini. Contoh soalan-soalan yang penting mana soalan dia? Soalan-soalan je okey, contoh soalan-soalan yang kau tanya. Kalau kau tanya soalan ni, kau boleh jawab tak as a parents? Okey, soalan dia adalah, contohnya adalah warna kegemaran anak korang sekarang. Kau tahu tak warna kegemaran anak korang sekarang? Okey, itu yang pertama. Soalan yang kedua pula antaranya adalah siapa best friend anak kau? Best friend anak kau yang selalu dia hang out. Okey, kalau korang tak dapat maklumat dan jawapan ini, aku rasa korang kena do something supaya korang kenal anak korang. Yang seterusnya, siapa guru favourite diorang kat sekolah? Sebab sekarang ni isu dah dekat tempat sini, kita ada paling muda berapa? Form 5 17 tahun. So siapa favourite school teacher diorang? Dan soalan lain, apakah hobi anak korang? Apa favourite food anak korang? Kalau korang tak boleh jawab, korang macam saya pun tak pasti. Hari tu dia suka makan ni, sekarang suka makan ni. So korang sebenarnya tak mengenali anak-anak korang. So dalam konteks kenapa korang kena kenal anak-anak korang, sekarang ni anak-anak ni membesar dengan budaya hidup yang sangat besar. Maksudnya besar tu adalah ada internet, ada akses pergi ke tempat lain, ada transport. Zaman aku dulu pergi sekolah naik basikal kan. Zaman kita orang dulu basikal kat sekolah. Sekarang ni aku tengok motor, kereta, sebab accessibility diorang sangat senang. Jadi bila accessibility diorang senang, bermakna untuk mendapatkan dadah pun sangatlah mudah. So dan bila korang dah kenal anak-anak korang, korang kena tahu juga kenapa anak-anak korang ni nak ambil dadah. Kenapa anak, especially remaja, nak ambil dadah. Okey, ada satu study yang aku dapat daripada daripada Persada. Persada is a place, rehab center dekat Sungai Besi. Salah seorang kaki tangan cakap, kalau kau nak tahu bila katakanlah seorang penagih itu berusia 40 tahun, 40 tahun, apabila dia relapse atau apabila dia kembali ke dunia penagihan dia, perangai dia itu adalah ketika perangai 40 tahun, walaupun 40 tahun, dia akan perangai ketika hari pertama dia hisap. Katakan dia mula hisap pada umur dia 18 tahun. Jadi kau bayangkanlah umur 40 tahun dia start hisap balik, tiba-tiba dia jatuh, dia kembali dalam penagihan, perangai dia akan jadi perangai 18 tahun. Jadi sebenarnya bila aku nak sit down dengan family, aku selalu tanya dengan family, apa yang berlaku pada umur 18 tahun itu. Jadi kebanyakan dia kata terlalu pampered, ada pada waktu itu bapa dia meninggal lah, putus cinta. Jadi alasan-alasan itu buatkan dia orang ambil dadah. Tetapi sebenarnya ada banyak lagi faktor-faktor kenapa remaja-remaja ataupun anak muda ni ambil dadah. Okey. So antaranya adalah diorang nak rasa bosan. Diorang nak menghilangkan rasa bosan. Okey, dunia sekarang ni terlalu laju untuk diorang. Teknologi, kadang-kadang family tak mampu nak bagi internet, tak mampu nak bagi diorang punya akses mobile. Kadang-kadang diorang rasa macam hiburan itu lebih penting. So untuk menghilangkan rasa bosan diorang rasa satu benda yang mudah dan murah untuk menghilangkan kebosanan diorang adalah dengan dadah.
Yang berikutnya aku rasa poin yang paling rigid kenapa diorang ni nak ambil dadah adalah diorang nak rasa dewasa, diorang rasa nak rasa besar. Sebab diorang tak sabar-sabar menikmati kebebasan apabila di alam dewasa. Jadi bila diorang ambil dadah, diorang rasa diorang dah cukup dewasa. Diorang bila rasa diorang melantun, diorang rasa diorang mengamuk, diorang marah, diorang boleh conduct and dominate any kind of situation, diorang rasa benda itu adalah cukup membesarkan diorang. Walhal dengan ambil dadah sebenarnya perangai diorang lagi teruk. Okey, itu yang pertama. Yang kedua lah. Yang ketiga, diorang sebenarnya, okey, ini kebanyakan yang aku tahu dan kebanyakan aku pun rasa benda ni aku alami, iaitu aku curious, aku nak tahu macam mana dadah tu rasa, and then aku selalu silap dengan kawan. So aku bermula dengan kawan aku salah lah, which is kawan aku yang memperkenalkan benda ini, dan aku ada konflik dalaman yang besar pada era itulah, pada tahun itu. Jadi aku rasa untuk menghilangkan masalah aku, untuk rasa tahu macam mana dadah boleh menyelamatkan aku lah kononnya pada waktu itu, aku rasa dadah adalah penyelesaian. Paling aku rasa kronik sekarang ni adalah dadah ni dah jadi satu batch, ataupun kalau kau nak masuk satu kumpulan, kau kena ambil dadah. Maksud kalau kau nak geng kumpulan ni, contohnya aku katakan satu kumpulan dekat sekolah ni, kumpulan abang-abang yang kata pukul, okay? So untuk kau rasa belongs to that group, kau kena ambil dadah. Sebab abang-abang tu ambil dadah, abang-abang tu ambil ganja misalnya. So bermula dengan ganja itulah sebenarnya dia akan merebak untuk kau cuba benda-benda yang lain. Kadang-kadang tak mesti dadah pun. Kat sekolah kau tahu kan budaya merokok di zaman persekolahan kan. So dengan merokok itu kau akan berganjak kepada benda-benda lain. Sebenarnya in fact dekat dalam dunia penagihan ni, aku rasa hampir 99% penagih dadah hisap rokok. Okey? Termasuklah aku. So aku bukanlah kata aku pernah isap rokok, tak sebenarnya. Tapi kalau aku dah meninggal kat sini 67 orang, kau rasa aku tak terpengaruh gitu untuk isap rokok. Orang suara memang aku kalah lah. Tapi I'm not chronically isap rokok lah. Okay, dan aku rasa kenapa orang kanak-kanak, anak-anak anda nak isap dadah? Sebab diorang nak rasa hebat. Dia hebat banyak faktor. Dia rasa hebat di mata kawan-kawan, hebat di mata keluarga. Dan untuk makluman semua, parents korang kena tahu benda-benda ini supaya korang tak perlu biarkan anak-anak korang untuk cari kehebatan itu. Korang make them proud. Sebab itulah bila dalam budaya masyarakat Malaysia kita, orang kita jarang puji anak, jarang beri reward kepada anak. Sebab itulah bila kau tak bagi reward kepada anak kau zaman persekolahan, bila katakan anak kau tu dapat nombor 7, tiba-tiba peksa kali ni dapat nombor 5, kau tak reward something, diorang tak rasa hebat. So untuk menggantikan rasa kehebatan itu, diorang sendiri akan mencari kehebatan dengan cara lain, which is dadah lah. Jadi sebenarnya, no matter what, sebagai parents, korang kena faham dalam dunia sekarang ini, korang kena belajar kenal anak korang kena tahu condition anak korang. Dan sebenarnya aku bagi kredit juga kepada parents, kat keluarga luar sana yang sebenarnya cuba untuk memahami anak-anak korang, yang diorang buat research, yang diorang tanya pada recovery person macam geng-geng aku sendiri, pada pegawai kami sendiri. No matter what, sebenarnya usaha untuk mengenali anak tu perlu ada sampai sekarang. Jadi macam aku sendiri pun aku beri kredit jugalah kepada family aku, kepada orang-orang di sekitar aku. Walaupun aku berada di tempat ini, diorang masih lagi berusaha untuk kenalan dengan aku, nak tahu apa yang aku buat. Satu lagi lah, aku rasa benda yang membuatkan aku terkesan kenapa budak-budak sekarang ni senang memilih dadah bila ada konflik, sebab aku rasa media memainkan peranan juga. Sebenarnya media ni dia macam satu plasticine tau, dia macam tanah liat. Bila engkau terlalu banyak dedahkan dengan drama-drama yang bila kau ada konflik, kau akan cari benda itu, cari benda ini, kau dah bagi idea, kau dah fit in satu idea untuk diorang untuk cari dadah. Yang kedua pula, aku rasa yang kecewanya adalah, mungkinlah ni personally aku tak kata on behalf of siapa ni aku. Memang banyak program iklan-iklan yang menakutkan orang ramai, yang mengatakan dadah itu perlu dicegah dan sebagainya lagi. Tetapi aku tak nampak satu usaha pun tak ada untuk mengangkat yang dadah ini boleh dirawat. Dadah ini ada orang-orang yang berjaya. Aku tak kata aku, ramai kat luar yang berjaya, yang hebat-hebat, yang korang perlu highlight. Dan sebenarnya dan tak diam, mungkin ada di menteri-menteri yang pernah ambil dadah. Aku tak tuduh mungkin ada. Dan mungkin ada orang-orang besar kat sini yang boleh ceritakan pengalaman dia dan boleh tunjuk ajar kepada masyarakat macam mana dia came back to masyarakat. So aku rasa media perlu lebih bersikap kritis dan kreatif. Tak payah nak fikir pasal lesen finas lah. Orang kata konten korang tu kena betul. Jadi untuk pasal untuk berkenaan dengan kes media ni, sebenarnya aku nak cakap dekat sini yang sebab aku ada kawan-kawan media yang baik-baik yang tolong aku
untuk mengangkat cerita isu-isu dadah ni. Cuma aku rasa it's unfair untuk mengkomersialiskan satu isu dadah ni dalam bentuk jenayah sah mata-mata. Padahal ramai je recovery person ataupun ramai je kelompok recovery di Malaysia ni yang cuba fight benda ni tapi tidak diberi peluang dan ruang. Aku faham benda ni PNC, benda ni aib, tetapi korang kena faham benda ini perlu diberi sokongan. Barulah stigma masyarakat tu boleh berubah. Sebab aku rasa benda yang paling utama di sini adalah untuk memahamkan masyarakat, kita kena ada kreativiti untuk membuatkan masyarakat itu selesa dengan isu yang diorang hadapi ini. Okey? Satu kes aku nak share dekat sini, kebanyakan orang-orang yang berjaya recovery dia tak nak share sangat tau sebenarnya. Diorang tak nak share sangat dunia-dunia penagihan dia. Maksudnya bila kita tanya apa tips kau kan, diorang tak nak share sangat pun macam mana diorang boleh handle trigger dan sebagainya lagi. Tetapi sebagai parents, especially untuk orang-orang Malaysia, orang-orang Melayu, aku nak cakap untuk bangsa Melayu dulu sebab percentage orang Melayu ni tinggi di Malaysia untuk pengambilan dadah ni. Kita kena cuba belajar. Education is everything. Education lah yang membuatkan engkau ini boleh membantu anak-anak engkau. Education inilah yang boleh membuatkan anak-anak engkau kembali ke pangkal jalan. Kalau engkau jenis macam ambil anak engkau, kau biarkan penjara saja, kau biarkan kada pusat saja buatnya dan engkau tidak berubah apa-apa, it's pointless. Jadi sebenarnya hari ini tugas dia bukan semata-mata atas pusat pemulihan saja. Kau kena faham pusat pemulihan dadah. Once kau pulih daripada certain period, okey, ia adalah satu budak tu kena balik. Tapi kalau untuk pusat jagaan, kita bukan pusat jagaan. Kau kena faham kat sini, bila budak tu dah sihat kena balik. Tapi kalau kau nak suruh kita expect jaga dia sampai mati, budak tu dah elok, dia perlukan komitmen, sokongan dan moral daripada keluarga. It's your part as a family members. Jadi untuk aku kat sini, aku rasa aku do my part, my job untuk memahamkan anda semua. Dan aku rasa lepas ni kita akan share lah, dan aku kata dengan kawan-kawan aku macam mana nak tahu simptom-simptom orang yang berdadah, especially kanak-kanak atau especially remaja. Okey, sebab bagi aku sekarang ni percentage remaja sangat-sangat tinggi dan kita kena be aware dengan this kind of issue. Sebab aku rasa selain daripada FPTA, penjara pun adalah tempat yang paling ramai orang-orang kita berada dalam tu. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kepada anda semua, parents-parents, jangan terus orang kata mengalah, teruskan berdoa. Aku ini benda yang selalu aku cakap. Kadang-kadang ramai yang tanya kat aku, cikgu dekat sini tak ada ke rawatan alternatif, ustaz-ustaz baca air ke doa ke apa kan, bila ustaz-ustaz doakan lembutkan hati dia. Pesanan aku kepada kat orang luar, sekiranya anda adalah seorang ibu kepada anak anda yang masalah penagihan, doa anda lebih diangkat, lebih dipandang oleh Allah SWT berbanding dengan orang-orang, ada berbanding dengan doa-doa para wali dan ulama. Jadi jangan terus mengalah. Aku kata parents, especially mak, teruskan berdoa. Ayah sekali-sekali, aku tahu parents memang akan ada rasa untuk marah dan orang kata terasa. Tetapi dalam sesama kita nak kembali, kita bukan nak suruh anak tu boleh jadi malaikat, kita nak kembalikan anak kita menjadi sebahagian daripada keluarga. Jadi untuk menjadikan sebahagian daripada keluarga, kita ni parents kena ambil lah diorang sebagai family balik. Jadi bila diorang dah dibentuk, kau dah tahu kelemahan dia, kelebihan dia apa, gunakan ilmu itu, gunakan kemahiran itu untuk kau tackle balik anak kau supaya dia dah tak ambil dadah lagi. Sebenarnya kan ramai je recovery person dekat Malaysia ni yang berjaya, yang kau boleh refer supaya kau tahu yang diorang ni sebenarnya boleh tolong korang. Okey? Jangan lupa like, subscribe or share. Assalamualaikum.